Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sementara tu kita tunggu dulu kawan-kawan kita mungkin yang masih terkeliru dengan info-info waktu, oleh kerana hari ini hari yang pertama. Ada masih yang Waalaikumsalam warahmatullah, Abang Nur Aziman. Kalau nak tengok belimah yang elok, jumpa dengan Abang Man ataupun WhatsApp dengan dia di mana kedai dia, boleh pergi tengok mah. Kita tengah tunggu, masih ada orang yang duk WhatsApp lagi. Mungkin dia baru dapat tahu, sebab tu saya beritahu. Kita akan berkongsi. Kita kena bagi tahu kepada semua supaya semua tak terketinggalan. Supaya semua tak terketinggalan untuk sama-sama mengikuti yang kita sebutkan daurah muafiq masbuk. Kenapa saya mendaurahkan muafiq dan masbuk? Kerana sebagai orang Islam, tentu dah kita sembahyang pada setiap hari, betul tak? Tetapi dalam kita sembahyang setiap hari, kita nak mendapatkan, sudah tentu buat sekali dapat banyak. Hatta kita duduk atas dunia pun, buat sekali kita nak banyak, dapat yang banyak. Niaga modal sikit, tapi untung yang besar. Waalaikumsalam. Wah, luar tuan guru Share, kita share kita apa yang kita belajar ya. Sihat, alhamdulillah. Jadi bila kita belajar, kita sembahyang, tak dapat tidak bila sembahyang Jumaat, undang-undang ni kena tahu. Bukan kita boleh sembahyang, maknanya kita hendak sembahyang Jumaat sahaja tanpa kita nak ambil tahu pasal muafiq dan masbuk. Kerana pada sembahyang jemaah itu bersekali ia dengan muafiq dan masbuk. Maka oleh sebab itu tak dapat tidaklah kepada kita untuk mengetahui tentang hal muafiq dan masbuk. Okey. Ya, sekarang saya nak share sedikit, sebab bagi ada kawan-kawan kita yang
kitabnya belum sampai, kita share sikit pada grup. Saya snap sikit lah daripada kitab habuan untuk hari ni, sementara kitab dia nak sampai insya-Allah sebelum 7 Januari. Dan kita ingin dengan atas dasar kasih dan sayang kita kepada sudah tentu ahli keluarga kita, yang pertama anak isteri kita, mak dan ayah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Anwar. Profession askar, ada profession penjual emas, ada profession macam-macam lagi yang mungkin saya tak tahu dan belum dikenali di sini. Semuanya semata-mata sebab kita ni adalah hamba Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Maka kita ni atas dasar hamba kita kena sembahyang. Maka atas dasar kasih sayang kita nak ajak kepada semua. Sudah tentu kita nak sembahyang berjamaah. Dalam erti kata lain, sembahyang itu adalah yang kita dapat pahalanya sebanyak 27. Sebanyak yang 27. Pertama sekali ingin saya tegaskan bahawa saya bukanlah guru ataupun bukan juga tok guru tambah-tambah lagi. Kalau nak doakan kepada saya, mudah-mudahan saya masih lagi belajar. Dan sekarang kita bersiaran daripada Tarim Yaman. Saya belajar di Tarim Yaman. Jadi belajar di Tarim Yaman ni daripada jauh ni, yang negaranya bukan negara yang senang, barang-barangnya sedikit mahal, negara yang tidaklah dikategorikan aman, negara zon merah, tetapi kami di Tarim masih lagi aman di belah Hadramaut ni. Waalaikumsalam Umi Faridah. Jadi dalam belajar ni, apa yang telah pun dipelajari dulu-dulu kita tak mau apa yang telah kita pelajari hilang, lupa. Yang belajar di sini belajar tambah, yang lama dah belajar baca balik, ulang balik, begitu. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah, doa-doalah agar perjuangan kami di bumi Tarim untuk menuntut ilmu semestinya luar bahasa Arab, dan selain daripada itu ada ilmu daripada syariah, hukum hakam agama, fiqh, tasawuf, ilmu-ilmu fardu ain lah, dan ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu dan surah bagi yang pernah mendengar. Baik abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah. Tujuan kita bukan kita nak isi masa lapang pada hari Sabtu ni. Kita dimaklumkan juga pada hari ini bagaimana kesibukan ada yang nak cari time cuti ni lah. Cuti sekolah kot sekarang ni, nak cari kelengkapan untuk anak-anak, nak cari apa barang tu tak ada, dan apa lagi nak cari, nak bawa pergi makan kenduri, ada jemputan kenduri kan, terganggu sedikit. Tapi setakat ini jadual awal yang kita tetapkan adalah pada hari Sabtu jam 3 petang. Sebab kami di sini jam 10 pagi. Dan saya dah maklumkan dalam poster yang kita sebarkan, viralkan, dan harapnya kita terus viralkan lagi, supaya apa, kalau nak buat sekali lagi pula rasa kami agak memerlukan masa. Tumpang kita dah spend masa yang kebetulan saya sendiri telah pun ambil cuti awal untuk persiapan nak pulang, termasuklah saya menyediakan khas waktu untuk saya daurahkan kitab ini, kitab Muwafiq Masbuk ni, pada setiap waktu Yaman jam 10 pagi hingga 11 pagi. Waktu Malaysia jam, sewaktu saya tersilap masa makluman awal, saya beritahu jam 2 petang. Sebenarnya saya kira-kira balik jam 10 Tarim Yaman ni 11, 12,
1, 2, 3. Oh, rupanya 3 bukan 2. Pukul 3 petang waktu Malaysia. Sekarang jam 3 petang, harapnya dah makan nasi pun dah. Sekarang waktu berehat. Jadi sambil-sambil berehat pun kita tengoklah apa melihat kepada kita punya pengisian, iaitulah seperti kita janjikan pada setiap hari Sabtu jam 3 petang. Kalau kita nampak selepas ini sibuk, kita akan tengok waktu yang sesuai. Ada juga yang nak diikuti dari sini, 2 orang. Saat kita buka pintu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi akan ada 2 orang yang akan bantu saya nanti. Hari ini tak ada praktikal lagi. Apabila masuk kepada praktikal nanti, insya-Allah kita akan tunjuk. Takut tak faham kan? Fiqh ni dia berhajat kepada taswir ataupun tunjuk sedikit gambaran macam mana. Betul tak? Tu Kak Dayah dan Kak Nora. Waalaikumsalam. Jadi insya-Allah kitab yang belum sampai boleh tengok dulu di grup. Saya dah kongsikan sedikit lampiran muka untuk bacaan pada hari ini. Saya dah cuba bajet dah, bahagikan tajuk-tajuk. Yang hari ini tajuk dia Muqaddimah. InsyaAllah minggu depan tajuk dia kedudukan dalam solat. InsyaAllah. Dan yang terakhir, seperti yang telah saya mohon semua kita doakan, insyaAllah kita akan khatamkan di hadapan Kaabah Al-Musharrafah, yang kebetulan dengan izin Allah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan, saya akan pulang. Ini daurah ni sempena saya nak pulang ke Malaysia. Jadi saya memilih jalan darat untuk menaiki bas, singgah seketika selama 3 minggu lebih, tak sampai sebulan di Makkah. Dan di kesempatan itu saya akan mengkhatamkan bacaan akhir di Makkah Al-Musharrafah, insya-Allah di hadapan Kaabah. Bukan untuk ambil apa-apa, tapi kita nak ambil, kita tahu dah hadapan Kaabah ni benda tempat yang mulia, tempat yang masya-Allah hebat, tempat yang kita semua memang sekarang berkiblatkan Kaabah. Kalau nak cerita 1001 hari 1 malam pun takkan habis. Salah satunya kita nak mengkhatamkan dengan keberkatan habisnya kitab kita di hadapan Kaabah, masya-Allah. Dan kita akan doakan di sana yang terakhir nanti. Di saat itu mungkin doa kita mustajab, kita doa panjang-panjang ketika itu, insya-Allah. Nah, baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hari ini hari yang pertama perasmian kita yang pertama pada hari ini. Sebenarnya saya macam yang telah pun saya beritahu, masih ada yang sedang WhatsApp, katanya dapat tahu last minute, katanya saya tak dapat lagi nak masuk, saya tering ini, saya baru dapat info. Jadi oleh kerana itu maka kita membuka ruang
memberikan pelanjutan. Dia rasa ada setengahnya juga kata gaji tak masuk dan sebagainya. Kita bagikan perlanjutan untuk dia masuk membayar yuran komitmen dia sampai pada akhir bulan ni, akhir pada tempoh daurah kita. Maknanya dia boleh masuk dulu. Masuk tak ada masalah, masuk dulu, bayarnya sebelum tempoh habis daurah. Sebelum tempoh habis daurah, masuk dulu. Dan tapi kena WhatsApp lah kat kita, sebab kita nak tahu nak masuk lagu mana, selagi kita tak bagi link. Dan hari ni kita tak bagi link FB private, tapi kita dah buat satu page, yang mana page ini kita tidak sebarkan kecuali di dalam grup ini sahaja. Maknanya pertemuan kita adalah pertemuan yang tertutup, mesyuarat yang tertutup. Mesyuarat tingkap kira bunyi jugalah. Kerana mesyuarat tertutup ni tak bunyi, kosong. Okey, tu satu. Yang kedua, bagi yang belum mendapatkan kitab, dia kena dapatkan kitab. Kenapa kena dapatkan kitab? Sebab kita memang menggunakan kitab, dan di kitab itulah ada poin-poin kita. Dia takkan lari daripada perkara yang akan kita bincangkan, iaitulah berkenaan muwafiq dan masbuq. Yang ketiga, hari ini hari permulaan. Saya akan baca muqaddimah kitab saya. Kita nak bagi peluang kepada kawan-kawan kita yang belum dapat kitab. Yang keempat, oleh kerana semua masih lagi pada tempoh muqaddimah, tempoh permulaan, kita semua ada abang, ada kakak, ada ayah, ada mak, ada seluruh keluarga. Maka saya ingin mengajak kepada semua untuk sama-sama kita isi masa kita pada setiap hari Sabtu jam 3 petang sahaja. Selesaikan untuk 8 kali pertemuan sahaja bab fardu ain. Ini benar fardu ain. Takkan duduk balik raya sama-sama ramai-ramai pakat sembahyang Jumaat tak tahu bab muwafiq masbuk, kira bahasa huduhnya leceh. Kan? Leceh tak leceh? Kak Nora balik ramai-ramai. Tak apalah Kak Nora anak dia ngaji tahfiz lah. Kami bagi Kak Nora ni anak dia pelajar kami. Dan kami dah khatamkan kitab ni pada anak dia. Anak dia ada 2 orang. Muhammad Haziq seorang, Muhammad Hakim seorang. Jadi takkanlah mai mengaji, masuk mengaji, tak bawa balik, mesti dia bawa balik. Dan kami dah latih mereka boleh baca. Dan bila dah boleh baca, sembahyang Jumaat bila ramai-ramai dah tahulah hukum muwafiq dan masbuk. Mana boleh kita sembahyang Jumaat tanpa tahu muwafiq dan masbuk? Tak kena tu. Tak dapat, tidak. Maknanya merangkak ke, lagu mana ke, berlari ke, kena tahu pasal muwafiq dan masbuk, sebab hukum dia fardu ain. Okey, baik. Sebenarnya kita akan dibantu oleh 2 orang yang akan membantu saya. Itulah saudara Ustaz Muhammad Sulhi yang kita import khas daripada Kedah. Kami sama-sama lah berjuang untuk ilmu mengaji sini. Cuma beza saya dah beristeri dan anak 3. Dia belum lagi lah. InsyaAllah. Dia suruh doa kat dia, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, semua kalau kata kita dah ada kitab di hadapan kita, pertama sekali kita tengok kulit kitab kita. Kalau ada yang saya rasa beli, ada yang beli di Shopee ataupun beli di mana-mana kedai, dia kata awak kami beli murah lagi di Shopee, di kedai ni. Kami beli di Teratak Ilmu Madrasah kami, Teratak Ilmu Madrasah Ustaznya, dia kata mahal. Kami menyarankan membeli sambil menerma untuk madrasah kami. Nampak? Lain-lain kan? Sebenarnya sama je. Hari kita cerita pasal apa lain. Ni bukan cerita agak. Siapa yang beli pada madrasah kami, dia membeli sambil menderma. Kalau beli banyak, kadangnya kami akan bagi kalender.
kalender 2023. Atau kami juga promosikan untuk membeli sambil menderma untuk madrasah kami, Teratak Ilmu Haji Abdul Majid. Itulah yang orang kata apa, sebahagian daripada sumber-sumber yang boleh kami jadikan untuk kami perjalankan operasi-operasi perjalanan madrasah yang merupakan satu kerja yang telah pun mungkin. Kalau kita nak kata kami ni dhaif lah, nak kata bantu Rasulullah ni, Allah nampak macam mohong sangat ni kan, sebab kita belum sampai mungkin ke tahap tu. Tapi itulah yang Rasulullah sarankan, balighu anni, walau ayah sampaikan daripada kami walaupun satu ayat. Abdullah Said suka dengar lenggok kata irah macam almarhum Pak Sumit. Allah jauh langit dengan bumi lah. Pak Sumit main mana ni Pak Long. Pak Long lah. InsyaAllah doa bagi kami ni sentiasa dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Bukan kita tak mau harap ni, tujuan kita buat ni pun bukan nak abang kata kita pandai, sebab kita nak ajak pada semua benda ni wajib, tak dapat tidak macam yang kita abang tasat. Selain daripada kita baca kitab Muwafiq Masbuk ni pun kita baca kitab Muhimmah tentang hukum hakam rumah tangga. Kita tak mahu nak kata kita sebagai seorang lelaki kan, kita beli beras tak. Kita lelaki, kita tak ajak anak bini kita beli beras ke, beli api apa hak sebab oleh kerana kita ni dapat duit, oleh kerana kita ni lah yang mencari duit, kita belaka kita hebat. Tidak, lagi tak ajak hukum hakam kepada anak bini, maka kita kena tanggung belaka. Beli beras tak beli beras, beli habis dosa dia kalau kita tidak mengajarkan hukum hakam kepada dia. InsyaAllah doalah kami lah. Selain daripada tu, kita juga baca kitab Penawar Bagi Hati yang juga mengajarkan penyakit-penyakit hati jangan diisi di dalam hati. Pasal apa kaitan? Sebab dia akan sebahagiannya menjadi pembakar, penghapus kepada amal-amal kita. Nak sembahyang jemaah ni pun punya teruk, nak dapatkan tahu mengenai Muwafiq Masbuk ni, nak kena buat daurah dulu, nak kena promo dulu, nak kena bagi tahu dulu, maklum dulu supaya semua dapat tahu. Tiba-tiba kok celah-celah ni duk kena kacau dengan dosa. Hati kita ada dengki. Nabi sebut dalam mafhum hadis Nabi, hasad dengki ni dia makan amal kita seperti mana api makan kayu api. Tak ada apa. Pergi tanya esok di akhirat, mana pada amal kami? Tak ada. Aku semayang, hari tu semayang Jumaat tak pernah tinggal. Kalau ikut mafhum hadis Nabi, siapa dia tidak meninggalkan takbiratul ula, semayang berjemaah selama 40 hari, maka dia tak kena penyakit munafik. Dia ligan habis lah. Maknanya kelebihan-kelebihan tu ligan tangkap habis. Kau jelas-jelas tu kena hapus dengan penyakit dengki. Dia tengok, aku geram dah ni. Dengki ni maksudnya apa? Bercita-cita untuk menghilangkan nikmat pada kawan tu, maksud dengki. Mencita-cita tengok kawan tu naik kereta besar, tengok kawan tu rumah besar, tengok kawan tu bini besar. Bini besar ni tak mau pula kan. Tengok jadi dia rasa nak hilangkan nikmat yang kawan tu dapat. Itulah dengki. Kalau dia nak bersaing tak apa. Dia tu kereta besar, aku pun kena ada kereta besar. Ni dia tu kereta besar aja. Hang lalu depan rumah aku ke? Tengok buah paku ke apa kan. Dia tak boleh tengok. Ini dengki. Baik. Ni ada lagi duduk tengah-tengah ni orang mesej WhatsApp ni. Biasalah kita ni. Last minute ni kan. InsyaAllah kita akan tengok kulit kitab sementara seorang lagi tak sampai lagi ni. Tak main lagi tu. Sekejap Ustaz, bagi masa sikit 2 minit. Saya nak maklum kat dia Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah juga akhirnya. Kita bunda ya.
Sana. Sementara kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara kita nak baca ni, ada 2-3 orang yang baru masuk yang terpaksa saya reply. Duduk di Malaysia tak apa, saya ada 6 murid. Tolong duduk di sini, kita cara kita lah, urus belakang sendiri ya. Okey. Tepat. Kita jalan dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita tengok kepada kitab kita, sama ada dia pakai kitab ni. Oh, saya punya kamera mungkin flip sikit sebab dia kamera selfie ataupun kitab ni yang kita post kepada tuan-tuan semua. Ni kitab yang lama. Yang lagi lama warna biru. Lama Ni cetakan yang kedua. Yang ni kira dia cetak yang ketiga, tapi pada isi dalam masih lagi versi yang kedua. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina abwaab fadl wa anshur alaina khazain rahmatik. Allahumma iftah alaina abwaab fadl wa anshur alaina khazain rahmatik. Allahumma iftah alaina abwaab fadl wa anshur alaina khazain rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Amin 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 ya rabbal alamin. Soalan ni saya tak reti nak jawab. Macam mana kalau kita nak floating live video Facebook, supaya apa? Supaya jikalau sambil kita guna untuk benda-benda lain, skrin bila tutup live ni ataupun keluar daripada live tu, mana nak buat benda lain sambil dengar live, ada tahu cara, boleh kongsi. Betul juga. Rujuk kitab yang di-share di dalam grup sambil berada di luar rumah. Sambil berada di luar rumah. Macam mana tu? Kerana berada di luar rumah. Yalah, kalau duduk di WhatsApp pun susah agak sambil nak tengok live. Kitab, gambar kita share di grup WhatsApp. Oleh kerana kitab tak sampai lagi, telefon satu. Kalau orang telefon dua, tak apalah. Guna skrin pemisah, kata Anwar. Tekan 2 skrin. 2 kali skrin. Tak faham, tak reti. Tolonglah komen kat situ kalau boleh menjadi manfaat.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah muafiq dan masbuk. Masalah hadha, masalah ini suatu masalah muafiq dan masbuk. Nak bicara, nak membincangkan masalah perkara muafiq dan masbuk. Macam kita dah ceritakan di awal tadi, kalau kita solat Jumaat tak dapat tiada, maknanya wajib kita tahu. Tiba-tiba kita sembahyang dalam hal keadaan kita tak tahu, atau mungkin tak mau ambil tahu pasal muafiq dan masbuk, tak boleh. Nak bawa kereta, tapi tak mau mematuhi peraturan jalan raya, tak boleh. Tak ada polis, tak apa. Tapi kalau dalam sembahyang, mana ada kita terlepas dari pandangan Allah. Malaikat raqib atid mencatatkan salah, sah, batal di kiri dan kanan. Jadi oleh sebab itulah, kalau kita naik kereta tanpa mengetahui undang-undang, dan kalau kita masuk kursus belajar memandu pun dia akan ajar kita, tahu-tahu nak bawa kereta double line tak kira, lampu merah tak kira, tak boleh. Tak boleh. Ini naik kereta lampu merah pun kita belah ya. Alamatnya kita bawa hari tu lah. Esok tu tak ada lah kita. Qalu lah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa beza muafiq dan masbuk? Nanti dia akan terangkan secara lebih detail di dalam. Hari ini kita cerita ringkas. Saya tak baca lagi muafiq dan masbuk, saya baru cerita masalah. Jadi perbincangan bicara kita berkenaan masalah muafiq dan masbuk. Muafiq ni ialah orang yang sempat baca Fatihah bersama-sama pada qiyam imam. Maknanya ketika berdiri imam tersebut, kita dapat baca Fatihah bersama-sama dengan dia. Itu maksud muafiq. Pada bacaan imam tu pula, mestilah dia imam tu tak cepat sangat dan tak terlalu laju pada uruf satu-satu tempat. Pada uruf yang ni, pada kiraan ataupun kebiasaan sesuatu tempat. Ini orang kata hari ni sebagai permulaan, muqaddimah dulu. Dan masbuk ni siapa dia pula? Orang yang mendapat baca Fatihah silap. Silap kenapa silap lah kan? Balik mata kita pun sama mata orang lain. Lampu merah ke lampu hijau? Lah saya pusing keluar-keluar ni, tak perasan dia mai. Cuba tanya orang aksiden tu, dia nak ke aksiden tu? Tak mau. Kan? Tak mau. Kita pun bukan mau silap, tapi main tengok-tengok terlepas. Masbuk ni ialah orang yang tak mendapat baca Fatihah semasa qiyam imam. Itu beza dan beza dia. Muafiq ni orang yang sempat baca Fatihah dengan imam semasa imam berdiri. Jangan duduk sempat baca Fatihah masa imam duduk. Mana ada orang baca Fatihah masa imam duduk? Kita ni jadi makmum, nak sembahyang dengan imam. Imam duduk, kita duduk baca Fatihah seorang-seorang di atas. Allahu Akbar. Ni cerita maksud muafiq. Apa dia? Ialah muafiq ni orang yang sempat membaca Fatihah bersama-sama imam ketika dia qiyam. Masbuk, apa dia? Orang yang tak sempat baca Fatihah dengan imam. Macam kita masuk-masuk tengok-tengok tu imam tu rukuk lah tu. Tu masalah masyhur lah. Maka kita pun tak baca Fatihah, terus rukuk. Oleh Hasan bin Ahmad, Ustaz
Hasan bin Ahmad. Ni nama pengarang, Ustaz Hasan bin Ahmad. Ni nampak kitab nipih macam ni. Memang sekali lagi dia cerita kepada kita, saya duk hurai awal, saya lengkau pada dia pula. Kitab ni best dia buat nipih je, tapi boleh menyelesaikan walaupun 8 kali pertemuan saja kita boleh selesai masalah ni ataupun guna masalah muafiq dan masbuk ni sampai kita pejam mata. Kalau kita tak kahwin lah ni, sampai kita boleh ajak anak bini pula. Kalau kita tak ada anak lah ni, kita boleh ajak anak pula. Kalau kita tak ada cucu lah ni, oleh kerana kita boleh baca, mak pak ayah dia sibuk, kita baca kat cucu pula. Hamai sini. Chair, orang maling sebut chair. Chair nak bergoyak kamu. Kata dalam solat jemaah ni kena tu bab muafiq dan masbuk. Royak ke dia. Jadi dia buat hele-bele, buat lebih kurang tak boleh. Kena boleh. Kena reti. Dia Noah. Kau kena. Orang sik ni Anwar ni. Dia buat teradat ikut dan tak boleh. Kan? Kena reti buat muafiq dan masbuk ni. Kalau gitu kami tak mau sembahyang jemaah apa ni. Oh, bukan suruh tinggal sembahyang jemaah. Suruh dah kita boleh sembahyang jemaah, setiap kali sembahyang jemaah dapat 27, kita kenalah tahu. Kalau tidak, sembahyang jemaah tu tak jadi apa. Nak lagi batal terus sembahyang kita tu. Nak tengok. Dan di belakang sekali nanti dia akan cerita tentang kita ni. Tengok, cuba tengok. Yang ada kitab tengok kat belakang sekali, yang tak ada kitab tak upayahlah. Bukan tajuk dia saja sekali imbas. Bab sembahyang Jumaat. Bab sembahyang Jumaat. Belakang sekali muka surat 21. Ada cerita? Kita heran. Sembahyang Jumaat nak buat lagu mana? Masuk tu sampai masjid, oleh kerana itu tergalik sikit. Menyandang elok balik-balik daripada kebun. Sedap-sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagu mana? Pipi tu tengok dia orang duk tahiyat dah lah. Dah orang tahiyat lepas tu habis tahiyat tu nak tambah 2 rakaat lagi ke 4 rakaat lagi. Tak mau cerita lagi lah ni. Ni orang kata macam intisari rancangan lah. Nanti pada mungkin lah pada bacaan akhir yang dekat Kaabah tu ada yang ni. Cuma untuk orang yang apa juru praktikal kita ni, kita akan khatam awal dengan dia. Praktikal ni naya depa nak tunggu Kaabah. Kaabah tu depa ulang tengok lain lah. Baik, insya-Allah. Walaupun nipis, di sini juga nanti ataupun nak dimaklumkan sekali lagi, dia akan cerita kitab ni ambil daripada mana. Tak mau lengah masa, sekarang dah pukul 3.30 Malaysia. Terkejut dengan 3.30 tu sebab kita dah kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dalam pula kata pengantar. Anwar kata ingat kapung dah nampak gaya cekak balas tu, bunyi sedap dengar cekak baling. Ustaz Suli kita juru praktikal pun cekak baling kat tu. Tengoklah. Berdengung duduk sini. Asang pun lama dah tak nyicah tengok. Dia tu kau dah teringat. Buat sup ke sedap. Kami duduk sini baru ni buat sup uta. Jadi uta murah lagi daripada kambing kalau di sini. Tapi nak buat kelik tak boleh busuk haung kata. Atas kapal terbang atas bah. Kelik. Nak kelik kok Mekah naik bah pula. Tak maaf nah orang-orang Sarawak, orang Brunei dengar kami duk kecek cekak baling serupa Menteri Besar Kedah duk cekak sik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kata pengantar. Ni kita masa mula-mula masuk pondok, dobit bercampur Rumi dengan Melayu. Rumi dengan Melayu. Rumi Melayu pula, Rumi dengan Jawi. Ni Rumi. Kan. Macam-macam. Tengok kitab lama balik, dia berasa nak gelak seorang-seorang.
Had Rumi kami tengok tak boleh dah. Berasa nak gelak. Kena tengok had. Tapi tak apa, tuan-tuan sila. Nak tulis nota Rumi tak apa. Tulis nota Rumi tak apa nah. Baik. Yang tulis Jawi silakan. Ada yang tadi maklum kat saya, Allah, saya silap dah pergi beli had Rumi. Saya nak Jawi tak apa. Buat macam mana? Kan? Yang penting kita faham. Dan kalau boleh dapatkan pula, kitab ni banyak tak apa. Saya kitab Masbuk Muwafiq ni saja. Ada di rumah ni 10 buah. Lebih. Had di sini lah, di Tarim ni. Kalau kata had di rumah tu pula, lagi sekan. Had nak buat mengajar. Lagi had situ lagi, penuh tu. Kita dekat ada lebih 3 buah, tak banyak lagi. Untuk anak-anak, untuk isteri. Kena ajak. Wajib ajak. Sebab kita pula kepala. Ketua. Tak ajak langsung buat muafiq. Dia ada ajak dia semayang. Jom semayang. Kan. Ini pun semayang lah. Menatang apa muafiq, menatang apa masbuk, tak tahu. Selalu tak bisa dengar muafiq. Selalu tak bisa dengar munafiq. Tiba-tiba hari ni dengar muafiq. Agak-agak jadi lagu mana? Saya nak Rumi dapat Jawi. Tahu semua Jawi. Apa? Mungkin kadang-kadang banyak sangat mereka pun terlepas juga. Kalau yang dia nak Rumi dapat Jawi, tu saya nak angkat jari macam tu. Sebab apa? Inilah peluang untuk kita belajar Jawi. Sebab selama ni kita kena maklum, tak berapa suka Jawi ni. Sama ada masuk Jawi ataupun tulisan Jawi, siapa dah? Tak mau sebut. Kita hak bangsa Melayu ni, tulisan rasmi kita tulisan Jawi. Tak maaf nah. Maka azam elok-elok 2023 ni, tahun baru ni, baru 7 hari. Aku nak reti Jawi, nak belajar Jawi. Tulis nota kod Rumi tak apa. Bahasa pondok kami sebut dhabit. Tulis kod Rumi tak apa. Dah dia reti Rumi je. Tapi belajar baca Jawi. Lama-lama, sebab tu kami ni duk tengok kitab kami hak lama-lama dulu hak tulis Rumi, kami jadi nak gelak. Lagu mana? Tengok apa dia lah ni, tak mau dah hak Rumi-Rumi, dia nak hak Arab pula. Mula-mula dia Jawi tu. Lepas tu dia main Arab tu, duk main ikut tarim pula, belajar Arab pula. Peningkatan. Pelan-pelan ni main Arab tu jadi tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Hak tadi hak saya duk apa bahasanya merepek tu lah nah. Jangan duk buh nota pula kan. Ni hak baru betul bubuh. Kata pengantar. Kata pengantar ni bukan kata daripada tuan pengantar. Kata pengantar ni ialah muqaddimah, khutbah kitab ni lah. Sebelum nak masuk kitab. Dia macam kalau minta maaf kita buat contoh. Sebelum kita nak tengok satu-satu filem tu pun dia ada macam trailer. Trailer tu macam mana? Dia macam bagi gambaran tu macam mana. Ni bagi gambaran awal kitab ni macam mana, aku tak faham. Selalu dia bisa dengar munafik kita kata tadi. Tiba-tiba dengar muafiq. Apa dia pula dah? Ni nak terang. Nak terang di sini. Harap cukup masa kita sekali lagi habis bab kata pengantar. Ni hari ni perasmian semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang ni aku memulai. Aku memulai lah. Bismillah ni. Dengan bismillah. Aku memulai menulis ni dengan bismillah. Dengan nama Allah. Bismi. Dengan nama Allah. Kan nama Allah. Ni kita terjemah mudah-mudah lah kalau ikut kami mengaji cara Nahwu Surah apa lagi sekarang ni. Mau habis 3 hari 3 malam. Ni bukannya tajuk Nahwu Surah. Ni tajuk Muwafiq Masbuk pun dengar duk jadi kata orang Terengganu semabur ni. Kelabu asap weh kata orang Kedah. Tak ketahuan. Masbuk dia faham cuma berlaku pada rakaat pertama, sedangkan boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muwafiq dia kata munafik, muwafiq. Ingatkan munafik. Jadi banyak lagi benda. Pertama, keliru dari segi istilah. Kedua, keliru kod dia cuma berlaku pada situasi itu dan tidak pada situasi yang lain. Tak berlaku pada situasi-situasi yang akan datang diterangkan. Tak mau terang hari ni.
Dengan nama Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang ni aku memulai akan menulis risalah ini dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hak ni kalau nak tengok balik huraian pasal Bismillahirrahmanirrahim ni, saya dah hurai dah dalam apa dia syarahan tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. Pada kelas muhimmah kita dah hurai dah. Pada kelas penawar bagi hati pun kita dah hurai. Boleh tengok pada link muhimmah di grup muhimmah. Bagi yang tak masuk grup muhimmah, nanti boleh maklumkan. Ataupun pada penawar bagi hati, tengok di YouTube. Type lah kat situ, cari Zikri Ghazali. Maka di sana ada huraian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yakni sifat dia yang sangat memberi kepada semua. Ar-Rahman ni dia bersifat umum. Dia umum. Ar-Rahim, dan sangat memberi. Yang ni nikmat yang halus-halus. Ar-Rahman ni nikmat yang kasar. Ar-Rahim ni nikmat yang halus-halus. Ar-Rahman ni nikmat yang kita nampak dengan mata kasar kita. Yang halus-halus ni untuk orang mukmin, khusus untuk orang mukmin. Kalau kata di dunia dia dapat iman, nikmat besar tu iman Islam tu. Kalau tengok cara kehidupan orang Islam, compare dengan cara kehidupan bukan Islam, kat situ pun nampak dah. Situ pun nampak dah. Gamakkah kita ni, wal'iyadzubillah, ataupun minta maaf kasarnya, nak makan babi no? Bukannya. Ni bulan 1, bulan 2 tahun raya Cina. Lepas seronok lah nak makan babi, ataupun masa Christmas baru ni kan, nak makan babi khinzir. Kotak. Dengar kotak dah tak ada makan lagi. Kat situ pun nampak beza iman Islam dengan bukan Islam. Jadi Ar-Rahman ni dia umum, Ar-Rahim khusus. Umum kata Pak Da'i dalam huraian dia yang disebutkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Ar-Rahman ni dia, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat boros. Dia bagi belaka. Nikmat dia tak kira siapa. Sebab tu kita tengok bukan Islam, kafir, terkadangnya nikmat dia banyak pada kita. Rumah besar-besar, kereta besar-besar, duit banyak, dia nak buat apa pun tak apa. Kita ke naik motor tongkat mendadak sandak di dinding rumah. Susah, tak senang. Kadang-kadang ya. Ini nak abaknya, ada juga yang kaya, kan? Maksudnya nikmat Allah begini meratai semua. Tetapi untuk Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin sahaja. Orang mukmin semata-mata. Jadi bila orang mukmin saja, nikmat dia halus-halus. Kalau kata di dunia, nikmat di dunia kita tengok dapat iman, Islam tu halus tu. Tu. Di akhirat sama telah lah nikmat syurga lagi lah, tak boleh nak terbayang dengan mata kepala, lagi halus kan. Makan sampai kenyang, mana ada kentut tak ada dah, buah air besar pun tak ada dah di syurga. Semua dia keluar jadi peluh wangi je. Tengoklah. Habis ringkas. Maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dan hukum-hukum dia pun saya dah terangkan pada pengajian muhimmah, pada pengajian penawar bagi hati. Dan kelebihan baca bismillah ni pun ada. Bahkan pengarang di sini beramal dengan hadis Nabi yang menyebut kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan, saya baca laju no, sebab saya hurai dah slow-slow pada penawar bagi hati dengan muhimmah hari tu. Tiap-tiap pekerjaan yang ada nilaian agama, yang ada nilaian, bukan nilaian agama, ada nilaian padanya, yang ada nilai kepada dia, la yubda'u fihi, jika tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', jadi tak sempurna ataupun tak ada barakah. Barakah ni pada ziyadatul khair al-ilahi,
suatu pemberian, suatu kemujuran daripada Allah. Asbab kita sedekah boleh barakah. Apa dia? Patut-patut tadi ni kereta tu dekat nak belah aku, tapi aku duk teringat tadi aku sedekah kot. Kereta tu dia main lalu sipi. Kalau ikut tu memang aku dah, tapi tak kena misalan. Yang berkat ni juga, saya ulang, ada tok guru menyebutkan, contoh rezeki kita dapat, kalau tak ada berkat, gaji kita sebulan tu 1,000 ataupun 2,000, dia rasa macam dapat 100 ya bulan tu, sedap-sedap habis. Tapi kalau ada berkat, gaji dia pada bulan tu 500, tapi boleh makan ramai. Tu dia sampai setara tu. Sampai setara tu. Ni saya nak cerita satu kisah. Ni saya cerita sendiri. Saya sebelum mari ke Bumi Tarim ni, saya duk bisa dengar je. Dia kalau dengar saja ni, dia nak lah tengok macam mana. Tapi sepanjang yang saya hadir, saya tak bisa tengok. Berapa kota Tarim ni orang sebut dengan kota sejuta wali kan. Selama-lama saya duduk di sini, setahun lebih ni, dekat 2 tahun dah. Dah satu malam tu, lebih kurang cerita dia ni dalam, saya anggarkan dalam 6 bulan lepas. Anak saya yang kecil 4 bulan, saya rasa 6 bulan lepas. Isteri saya kata malam tu, dia kata nak makan roti, tak tolong pergi beli roti. Malam tu malam Jumaat, malam diadakan maulid. Khamis malam Jumaat ni buat maulid tiap-tiap hari. Khamis malam Jumaat buat maulid, bacaan maulid, ceritakan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tu saya pun keluar. Kebetulan malam itu Al-Allamah Habib Omar tidak ada maka maulid ataupun apa nak dibuat malam tu. Selalunya Habib-Habib ni ada selalu bersama Habib Omar, tapi bila tak ada Habib Omar, mereka memilih mungkin tempat-tempat masjid yang lain. Saya lalu di hadapan Darul Mustafa dalam perjalanan nak pergi ke kedai roti yang dekat jauh sikit lah, lepas daripada pemakaman Zambal lagi. Lalu ada seorang Habib nak tumpang saya. Maka saya pun bagilah tumpang. Dia kata bawa dia ke Maulid Aidit, Masjid Maulid Aidit. Kita pun bawa turun dia kat situ. Kemudian saya pun sebelum pergi beli roti tu, saya pergi jumpa kawan saya dulu. Lepas jumpa kawan saya pun pergi beli roti. Lepas beli roti, saya pun balik rumah. Saya ingat masa saya keluar tu jam lebih kurang pukul 7. Saya balik pukul 7.30. Selalunya saya fikir kira-kira kalau pi saja 20 minit ataupun tak apalah, pi 10 minit balik 10 minit, habislah 20 minit kat situ. Kalau kata 10 minit berbaki, tadi kita pergi tinggal dia di masjid tu dah. Lepas tu kita pergi rumah kawan lagi. Naknya berapa minit semua. Hari itulah saya merasa suatu daripada kepelikan. Sepatutnya masa yang saya perlu ambil cincai sejam lah, dengan nak tunggu watak orang beli roti. Tiba hari tu cuma ambil masa setengah jam. Saya balik garu-garu kepala tak gatal. Siapa Habib tadi? Saya dah terlupa nama. Dia beritahu kat saya sebelum turun motor tu. Kita terima kasih, nama saya apa? Habib apa saya tu? Nak cari bilik tak tahulah. Kau dan tangkap tangan dia betul tu sedap. Dah salam dah tangkap tangan. Tangkap tangan tanya nama begitu akid sikit, okeylah bagi yakin sikit nama. Itu salah satu kisah yang saya dapat, kira berharga lah di Bumi Tarim ni. Keberkatan. Ni soal keberkatan tadi. Dapat 500 boleh bagi anak makan. Berkat. Orang dulu rezeki dia banyak berkat, tanya gaji. Tak ada gaji, tapi boleh sara anak 10 orang. Sat lagi buat beli ikan sungai. Sat lagi kita gaji 2,000 lah ni nak cari ikan sungai. Kalau cari jumpa ikan sungai sekalipun dia jual. Sekilo dia balas kat kita berapa puluh ringgit lah. Mahal ikan sungai lah ni, buat main. Ni apa ni? Ikan lampam. Sekilo apa? Sekilo 35 ringgit. Oh dia. Baik beli temenung. Baik beli ikan kembung. Tengok. Habis. Bismillah sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ni pun saya dah hurai.
Ni kita nak cut masa 8 kali pertemuan, saya hurai juga lagi jadi 10 kali pertemuan. Tak mahu. Alhamdulillah ni pun tengok pada track pertama Muhimmah, huraian bismillah, dan pernah bagi hati di YouTube. Yang masuk ni rasanya semua di grup, kita tak ada grup lah sebab kita tertutup. Sebab tu kita stay daripada tadi 37 orang, 37 stay. InsyaAllah minggu depan kita akan pertambahan. Tolong sebar macam kita beritahu tadi. Ingat, kita ada anak isteri, kita ada kawan-kawan, mak ayah kita ada, semua wajib tahu. Macam mana kalau nak ajak semua? Ajak. Lah ni zaman moden, telefon ni boleh share screen, masuk screen besar, tengok ramai-ramai, buka kitab, beli kitab. Semua insya-Allah selesaikan masalah ni. Nah, azam baru 2023, aku nak semayang Jumaat dalam keadaan tahu, kalau tidak letih saja. Kita bukan rajin semayang. Saya pun malas. Malas semayang. Maka bila kita malas, kita mestilah buat sesuatu itu dalam keadaan kita dapat banyak. Kita miskin amal, malas amal, miskin amal. Tidak seperti orang alim, orang ulama yang kaya amal mereka, kaya bilion mereka dalam bentuk agama, millionaire mereka. Tasbih tak berhenti, zikir tak berhenti, tambah lagi semayang. Semayang mereka pelan-pelan, sujud mereka pelan-pelan. Kalau ada macam di tarim ni, semayang cepat. Semayang cepat tu supaya hati ni tak lari daripada khusyuk. Dia ada cara-cara dia juga. Kita semayang cepat, kita dalam cepat-cepat tu pun pasal kawan duk tunggu tu cepat. Ada WhatsApp masuk dalam telefon tu semayang cepat. Pasal nak tengok drama lagi maghrib. Pasal sat lagi bola. Semua kait dengan dunia. Mereka semayang cepat mereka sebab khusyuk mereka tu. Ni saya pun sembang saja ni. Belum tentu saya nak dapat tu, nak bagi dapat ni. Hendaknya amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Lepas tu bila hal keadaan sedemikian, kita kena sama ada saya ataupun kita semua membetulkan bagi kita dapat. Mereka yang kaya terus kaya, kita hak miskin terus miskin. Saya ni nak semayang pun dah malas dah. Boleh semayang tak tahu pula muafiq masbuk, tak ke miskin dan terus miskin. Orang soleh mereka dah lah kaya dengan amal, dah rajin dah. Kita malas, mereka rajin. Dalam rajin tu mereka tahu pula pasal muafiq dan masbuk. Mereka tahu pula pasal apa dia kekhusyukan dan sebagainya. Akhirnya mereka kaya dan bertambah kaya, kita miskin bertambah miskin. Tu yang kita nak tekankan. Okey, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Tengok balik nanti pada yang kita cerita tak saat ni di huraian Muhimmah, kitab Muhimmah, dan juga di huraian YouTube. Penerangan ringkas dia, alhamdulillah, segala puji, bagai-bagai jenis puji, puji yang 4. Dia ada 4 jenis puji. Semua puji itu lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang menjaga alam, bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alam ni apa dia? Ma siwallah. Selain daripada Allah tu alam, manusia, jin, angin, bumi, matahari, apa dia, oksigen ke apakah dalam tanah, dalam bumi, semuanya selain daripada Allah, ma siwallah, itulah alam. Itulah alam. Yang kita sebut alam ni alam semesta. Kan? Manusia tu masuk dalam alam juga. Jin pun masuk pada alam juga. Jadi bagai-bagai jenis puji. Puji qadim bagi qadim, yang ni puji Allah kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Ayat Quran tu, mari pada mana ayat Quran tu? Kalamullah. Puji siapa? Puji Allah. Kemudian puji Allah bagi makhluk. Ni'mal abdu awwab. Sebaik-baik hamba ialah yang bertaubat. Allah puji hamba dia. Kemudian puji makhluk bagi Allah, bagi Tuhan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu. Kemudian puji makhluk sesama makhluk. Jangan molek. Tu bahasa Kelantan. Kita di Kedah pada tau. Smart tu.
Hei, nampak smart. Orang KL apa dah macho. Kan? Penang apa dah Penang? Orang Sarawak apa dia Sarawak? Muhammad Adi Brunei sebut je lah. Muhammad Adi daripada Brunei. Dia sekarang melihat daripada Brunei dan saya sekarang bersiaran daripada Tarim. Dan bahagian besar daripada Malaysia. 3 benua ada lah ni. Mungkin tak ada Thailand dengan Indonesia ni. Aku tengok. Harap Muhammad Adi faham lah bahasa saya kadang-kadang. Smart ni apa dia? Di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia apa? Ada tahu. Lupa lah, saya biasa belajar di Indonesia juga. Smart. Jangok Kelantan. Oh, lupa. Kalau ada ibu, puji sama-sama kita itu pun tak sat ni 4 jenis puji. Indonesia ganteng. Ganteng Indonesia. Wah, ganteng ni banyak tengok bawang putih, bawang merah ni. Zaman kami kecil-kecil dulu, drama paling famous bawang putih, bawang merah. Allah. Bulan Ramadan pun dia tayang. Kita balik tarawih. Masa tu kami ditugaskan untuk khidmat. Dilatih daripada kecil untuk jadi imam tarawih. Jadi dia persediakanlah rumah. Sedia rumah. Sambil-sambil tu ajak pergi habis tarawih. Singgah di Kak Dayah tahu. Ganteng lah. Sambil-sambil balik dari tarawih, singgah di kedai-kedai. Makan habis tarawih ni tahu-tahu lah pukul berapa. Habis tarawih tadarus dulu. Lepas tadarus baru tengok-tengok ada bawang putih, bawang merah. Tu melangut juga kita pun. Kan? Allahu Akbar. Itu dulu. Itulah yang memandukan kami, asam garam kami sampai kepada sekarang. Dan tak berjaya sangat lagi pun, masih mengharapkan keberjayaan yang sebenar, iaitulah dunia dengan akhlak-akhlak, adab-adab yang elok, amal yang hasanah, dan akhirat itulah tempat dituai nanti. Anwar pun ganteng juga kan Syed? Takkan Syed sebut ganteng Anwar? Allah, jangan buat malu Anwar. Okey, smart jetak lah. Okey, baik. Okey lah. Kita dah nak habis. Jadi bagai-bagai jenis puji, semua jenis puji tu lah, segala jenis puji tu. Anwar kata jangok juga Syed. Kemas juga lah. Episod 100 lebih. Tengok bebek, saya tak dan tengok bebek sebab dia banyak sinetron apa? Scene dia tu kan. Duk zoom. Kita tak reti zoom tu tengok. Okey. Segala jenis puji bagi Allah Rabbil Alamin. Semua kembali kepada Allah. Faham tak orang? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tu. Wassalatu. Dan minta rahmat. Salat ni, doa ni dalam jumlah doaiyah. Doa ni tuan musannif doa. Dan minta rahmat wassalamu, dan minta sejahtera ala sayyidina, atas penghulu bagi kami. Siapa penghulu bagi kami? Itu badan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah badali. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Sayyidina Muhammad, penghulu kami, Nabi Muhammad siapa dia? Satu utusan Rasul. Yang ni Rasulullah ni pun merupakan Rasul, yang mana Rasul ni bermaksud utusan Allah.
Ramai utusan Allah ni. Dia satu utusan daripada beberapa utusan. Tu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan minta rahmat, minta sejahtera atas alihi, ala tu atas alihi, keluarga Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ni dia sama ada keluarga pada maqam doa, iaitulah kita semua orang-orang mukmin masuk pada doa ni, ataupun keluarga pada maqam nasab, Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Keluarga pada maqam nasab Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Hak ni tak boleh makan zakat. Nabi mengharamkan zakat ke atas keturunan dia. Tapi ada juga perbahasan ulama yang menyatakan bahawa oleh kerana ada kesusahan yang berlaku kepada ahli bait Nabi, maka mereka berbincang boleh diberikan zakat atas qaul yang tak kuat. Wa sahbihi, dan selawat dan sahabat. Sebut sahabat jadi selawat pula. Saya baca ni saya cara bersembang lah, bukan mengajar. Kita tak pandai, cara menyembang sikit, santai sikit. Pukul 3 lepas makan nasi ikan bakar dah tadi menengung. Kan? Okay, Noah. Anwar kerja kot hari ni, kan cuti. Lepas kelah wah. Lepas pada kebun makan nasi, kira nak apa, orang nak tidur lah kan? Wa sahbihi, dan sahabat Nabi ajma'in sekaliannya. Sahabat Nabi ni, nak jadi sahabat Nabi ni, berjumpa dan beriman dengan Nabi. Berjumpa dan beriman dengan Nabi. Anwar sambil kerja no. Sakan juga buat muafiq dan masbuk. Berjumpa, kalau tak jumpa tak boleh jadi sahabat. Dan kalau berjumpa macam Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, jumpa tapi tak beriman, tak boleh jadi sahabat Nabi. Takkan sahabat Nabi Abu Jahal. Berjumpa dan beriman dengan Nabi hingga akhir hayat. Ada juga jumpa beriman tapi ada murtad. Masa mari Musailamatul Kadzab, ada sahabat, ada mereka yang telah pun beriman dan melihat Nabi, akhirnya murtad. Jadi melihat ni tak semestinya dengan melihat dengan panca indera. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibnu Maktum. Buta dia ni, tapi dikirakan dia sebagai sahabat. Tak semestinya dengan melihat. Habis. Amma ba'du, dan adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Di tuan musannif kita nak mula dulu, nak ambil berkat dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Tu. Dengan selawat dan salam atas Nabi ni, baru dia mari kalam dia. Memandangkan masalah. Saya minta excuse lagi sikit masalah untuk kita habiskan. Tak banyak. Tapi ikut masanya dah cukup. Pukul 3 sampai pukul 4 kan. Ambil sikit lagi lah. Asap pukul berapa di Malaysia ni? Ambil sikit lagi. Memandangkan masalah. Memandangkan ni macam mana? Bila tengoklah, duk perhati-perhati. Masalah muafiq dan masbuk itu merupakan, yakni menjadi satu perkara, merupakan menjadi satu perkara, menjadi satu perkara, merupakan perkara, yakni menjadi satu perkara yang amat penting. Amat penting bagi siapa? Yakni pentinglah bagi imam atas jalan fardu kifayah. Untuk imam dia fardu kifayah je, sebab dia tak niat imam tak apa. Kecuali pada perbahasan solat Jumaat, dia kena niat imam lah.
Pada sembahyang Jumaat dia kena niat imam. Pada begitu juga makmum, kena niat makmum. Pada sembahyang Jumaat tak apalah. Dan penting bagi kita makmum atas jalan fardu ain. Yang kata penting dia ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah untuk orang yang jadi imam, fardu ain untuk yang menjadi makmum. Fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain ni maksudnya wajib atas tiap-tiap diri kita hak nak sembahyang Jumaat. Kena tahu ni, tak boleh lari. Ni masalah ni. Ini masalah. Sebab apa? Kita sembahyang Jumaat tak selama ni? Sembahyang. Tambah-tambah nak masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, sembahyang tarawih, sembahyang isyak. Awal tu sembahyang isyak dulu. Lagi sembahyang tarawih pula. Ada kita nak dapat pahala ke tidak ni? Oh, Allah tu maha luas rahmat kasih sayangnya. Betul lah. Allah tu luas dan rahmat kasih sayangnya begitu luas. Tapi main kita sembahyang main-main ni takut tak luas rahmat kasih sayang kat kita. Sembahyang main-main. Allah tu memang maha luas kasih sayang rahmat dia. Tapi kita sembahyang dalam keadaan tidak mengetahui muafiq dan masbuk, dia anggap kita ni macam main-main. Nak main kan nak sembahyang. Bahasa mudah macam tu lah. Nak sembahyang. Nak sembahyang kena tahu. Ni nak masuk ni bulan Ramadan ni, bulan ibadah. Baik nasyid. Bulan rahmat kan. Bulan Ramadan. Macam-macam nasyid. Jadi apa ni? Nak abang seronok yang bulan Ramadan. Budak-budak pun tunggu habis sembahyang. Celah-celah sembahyang tarawih pun sallallahu alaihi apa dia punya selawat pun tak kira lah kan. Meriah, hidup, macam-macam lah, seronok. Tapi kita nak dalam keseronokan itu turut mendapat manfaat. Dan wajib diketahui, bukan takat penting, wajib diketahui ni, yakni wajib belajar hingga tahu, fardu ain. Wajib di sini wajib fardu ain. Belajar sampai tahu. Belajar hingga tahu. Oleh semua para makmum, sekalian yang hendak jadi makmum, wajib. Dan seluruh umat Islam amnya. Dan seluruh umat Islam amnya, yakni wajiblah dia ketahui oleh satu orang yang dalam satu qaryah sebagai fardu kifayah. Dan manakala wajib diketahui oleh ahli qaryah yang sampai bilangan wajib solat Jumaat pula, kerana syarat sah Jumaat itu mesti berjemaah. Dan berjemaah itu terhenti di atas mengetahui hukum muafiq dan masbuk. Ini dia kait pi lebih ni. Pada dia kata seluruh umat Islam amnya dengan cara umum. Wajib kena tahu oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam. Maka orang yang bergelar orang Islam makmum, misalnya satu qaryah, dalam satu qaryah sebagai fardu kifayah. Untuk satu qaryah mestilah lebih 40 orang. Hak tu fardu kifayah. Adapun orang yang nak dikirakan Jumaat dia, kalau dulu-dulu nak abaknya begitu berkira ni, dia kira 40. Hak lain tu tak apalah lebih. 40 tu dia ambil list, cek Fatihah, cek rukun, solat sah batal. Tu cara dulu. Kita ni selerak tak buat habis dah. 40 yang Fatihah dia tak ada cacat celah nak dikirakan 40 orang ahli Jumaat tu. Termasuk di sini yang disebutkan, dan wajib diketahui tak fardu kifayah satu kampung. Yakni bila ada satu-satu golongan tahu, orang lain tu dia jadi tak payah. Tapi kena tahu juga. Kena tahu juga. Jadi wajib diketahui pula untuk orang yang 40 orang list dalam senarai dikirakan dia tu sebagai 40 ahli Jumaat tu.
Wajib diketahui oleh ahli qaryah yang sampai bilangan wajib solat Jumaat, kerana syarat sah sembahyang Jumaat tu apa dia? Mesti berjemaah. Mana sembahyang Jumaat sembahyang seorang-seorang? Sembahyang Jumaat tu berjemaah, dan berjemaah itu terhenti di atas mengetahui hukum muwafiq dan masbuk. Tak dapat tidak mesti dengan mengetahui muwafiq dan masbuk. Faham tak? Ke pening sikit gitu. Yang kita nak abad kata sembahyang Jumaat ni kena tahu. Macam kita cerita tak sah lah. Orang yang 40 ni hukum dia fardu ain pula kalau dalam bab solat Jumaat. Begitu jugalah kita pada bab sembahyang jemaah nak ikut imam ni, hukum dia fardu ain. Adapun hukum mengetahui bab solat Jumaah ni, satu kampung pula hukum dia mana? Sekampung tu hukum fardu kifayah. Dia maknanya di sini diagih-agihkan ataupun dibahagi-bahagikan cara yang kata fardu ain, fardu kifayah tu lah. Tapi pemahaman mudah yang kita kena faham, nak sembahyang Jumaat hukum dia fardu ain. Kena tahu belakang. Kerana masalah itu, masalah muwafiq dan masbuk tu mempunyai kaitan ni hubungan lah, rapat dengan ibadah solat. Yang ni tak boleh dicerai tanggai. Angkat takbir sembahyang Jumaat tu kena tahu hang muwafiq kah, hang masbuk kah. Muwafiq ni hang dah baca Fatihah dengan imam. Masbuk ni tak sempat baca Fatihah dengan imam. Bila tak sempat, kita sembahyang, nanti dia cerita lah ni sekali lalu. Pada rakaat kedua tu imam tu baca Fatihah, kita tak habis baca Fatihah. Sampai kepada tu imam nak naik kepada rakaat ketiga balik dah dengan qadar rukuk nak bangun tu. Bangun tu nanti kita buat praktikal. Dia tak habis lagi baca Fatihah. Mau lagi dia tu was-was. Sirata qiyah. Ini nak kena detailkan nanti dalam pertemuan kita akan datang. Maka di saat itu rakaat dia yang bila tu imam naik, kalau dia tak habis lagi baca Fatihah, sama ada dia melarakan rakaat tersebut ataupun kalau dia nak meneruskan dengan rakaat yang dia sedang lalui itu, dia kena niat cerai daripada imam. Kalau tidak nak turut pi lagi, batal dah sembahyang dah. Nak turut boleh dengan syarat rakaat itu dia tak kira. Nanti kita cerita ke depan. Lepas tu kita perasmian tadi kita ambil masa lebih sebab ni memang dah terlebih masa ni. Okey, kita ambil lagi sikit 5 minit ke 7 minit. Sebab saya pun nak ambil anak sekolah pula lagi. Bukan Muktan. Anak betul. Muktan anak sekolah. Anak sungguh. Saya teringat habis buah kayu di kampung. Duduk sini mana boleh makan Muktan. Okey, habis. Dia tak dapat cerai daripada ibadah solat. Yang ni solat jemaah. Sembahyang seorang tak apa. Tak ada lah muwafiq dan masbuk. Sembahyang seorang. Sembahyang jemaah di sini. Sembahyang ni mubtada' baliklah kalau ikut kira cara nahwu surah bacaan ikut ilmu alat. Bermula sembahyang bagi seorang makmum iaitu tidak akan menjadi sempurna. Ialah takkan menjadi sempurna. Sempurna di sini yang ni kalau sah pun dia tak sempurna juga. Sah pun dia tak sempurna. Dia tak memenuhi segala rukun dan sunat. Kan? Kalau kata sunat, terus tak baca apa. Baca hak wajib-wajib saja. Tu maksudnya tidak akan menjadi sempurna. Dan sah. Dan tidak sah. Ataf. Dan sah yang ni dan tidak sah. Yang ni tak sah daripada awal. Selagi mereka, yakni selama mana mereka jahil dalam masalah itu. Ni masalah berapa lama dah kita sembahyang Jumaat ni. Saya sendiri berapa lama dah sembahyang Jumaat ni.
Weh, lama dah lah. Tu nak buat lagu mana? Kena qada balik dah. Maksudnya kita sembahyang dalam keadaan tidak sah. No? Susah juga ni buat selama ni rupanya tak sembahyang lagi. Itu yang kita kata tadi, letih. Kita dah lah malas. Kita dah lah miskin. Bertambah miskin. Selama mana mereka jahil dalam masalah itu, lebih-lebih lagi yang ni pada ketiadaan sah tu, jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbuk. Jahil dalam masalah tu. Jahil maknanya tak tahu. Dah lah tak tahu. Kut-kut lah kebetulan buat sembahyang tu jadi betul-betul belakang kan. Tiba-tiba dalam keadaan tak tahu tu, bila tak tahu kan, dia pun terlanggar hukum yang kata tak boleh tu. Tak tahu. Melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbuk. Kadang-kadang biasa, walaupun kita tak mengaji, tengok-tengok kita buat betul. Lemah ni betul lah aku buat tu. Dia iktibar pada dia. Habis. Tetapi sungguh pun mempunyai hubungan rapat dengan solat bab muafiq masbuk ni. Apa yang berlaku kepada masyarakat Islam umumnya ni secara ratanya pada masa kini, pada masa ni, pada masa sekarang ni, bahawa pada kebanyakan mereka menjadi kesukaran, jadi payah untuk memahami masalah muafiq dan masbuk. Tu jadi punca. Nak faham masalah muafiq dan masbuk dengan tepat, dengan melengkapi, dengan membetuli, mengikut hukum fiqh, jadi payah. Buat muafiq dan masbuk ni tak boleh bercerai daripada sembahyang Jumaat. Dalam hal begitu, kita jadi payah. Pasal apa? Ni tuan musannif, tuan pengarang kitab nak cerita. Boleh jadilah, barangkali lah, kesukaran yang mereka hadapi itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor punca. Di antaranya punca dan faktor tu disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan, mensyarahkan masalah muafiq dan masbuk tu dengan cara yang mudah, yakni cara mudah difaham, serta dengan bahasa yang senang, yakni bahasa yang senang difaham, adalah sangat berkurangan, jarang. Sangat berkurangan sekali, jarang ada sekali. Tak apa nak berjumpa. Tu yang kita pun mengambil inisiatif daripada pengarang kitab. Bila mana jarang, kita pun berusaha untuk viralkan benda ni. Bagi tahu maklum, kata jangan duk lepas, jangan tak tahu pasal muafiq masbuk ni, kena tahu. Viral. Kita boleh viral. Apa kemarin apa dia artis. Artis apa kahwin dua kemarin. Riuh rendah pumpang. Bab muafiq masbuk ni wajib. Hak tu tak wajib tahu pun. Duk kalut tu. Sampai gantung habis periuk belanga dah kat lelaki pun tak masak. Hak kahwin orang lain, lelaki dia kena marah. Jangan. Kahwin tu agama suruh. Tak adil dan tak betul, itu yang agama marah. Masing-masing terima akibat. Zalim tak zalim, buat benda tak kena. Boleh Ustaz pengarang kitab ni. Sekali lagi belakang dia cerita. Ni kata pengantar dia ni. Sekali lagi dia cerita nama dia di belakang lah. Sebab itulah dia tak mau nama dia dulu dikenalkan. Dia nak kita kenalkan Allah dulu, Nabi dulu, sahabat dulu, ahli keluarga Nabi dulu. Betul. Awak lupa hak atas tadi, ajma'in wa sahbi ajma'in, dan sahabat ajma'in tu akid kepada sahabat seluruhnya. Wa sahbihi ajma'in, dan masuk juga kita tadi, selain masuk pada maqam doa, ajma'in juga masuk kepada seluruh umat Islam juga sekali. Mana? Hai. Atau boleh jadi jugalah, selain daripada tak ada cari kitab muafiq masbuk hak mudah-mudah, dengan huraian yang mudah, dengan bahasa yang mudah,
ataupun kitab yang diringkaskan dengan mudah untuk kita faham masalah muwafiq dan masbuk, atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang ni haklah ni sentiasa dalam kesibukan, sibuk mana? Mencari nafkah hidup sehingga tidak ada masa luang, masa renggang tak ada untuk membaca dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh. Berhubung masalah ni yang berhubung berkenaan masalah muwafiq masbuk ni, dia tak sempat nak tengok, tak sempat nak hadap, sibuk. Sebab tu di akhirat nanti kita kena tanya, kita hanya akan diuzurkan dengan dua benda ya. Dua benda je kita akan diuzurkan. Sama ada diuzurkan itu, pertama sekali kita jauh daripada orang alim, kedua sebab baru masuk Islam. Sebab tu tak boleh nak buat I'm busy. tak boleh. Tak ada jawapan. Kalau jawab, tak ada tok guru yang menyampai pun kat kami. Tu kita duk cerita, nak mana kita tahu cerita. Esok hampa tanya, jenuh. Hampa mengaji dulu tak habaq pun. Siap. Ni macam kami habaq dah hari ni. Kami usaha cari peluang viral. Tak mau. Orang alim yang menyembunyikan ilmunya akan diletakkan wal'ayazubillah di dalam lapisan neraka paling bawah bersama dengan puak-puak kafir. Ada iman, okey, boleh masuk syurga, tapi hang duduk bawah dulu dengan mereka, Ustaz. Lepas tu baru masuk dalam syurga. Ni kita takut, jadi kita cerita semua. Okey, kali muka surat tu, walau apa saja alasan. Saya terlebih ni. Saya pun kalau nak belikan ambil anak pula balik sekolah. Walau apa saja alasan, apa sajalah sebab yang menghalang, yang menyekat, yang menegah umat Islam dari memahami masalah muwafiq dan masbuk ni, kalau ada apa-apa benteng, maka mereka tidak boleh, yang ni haram, membiarkan keadaan demikian berterusan. Haram kita duk biar diri kita ni semayang dalam keadaan tak tahu muwafiq dan masbuk. Tak semayang kita tahu kata haram, berdosa. Makan babi lagi lah kita tahu lah ni duk riuh rendah. Hak nu ada dalam ni ada lemak babi, tu haram. Tapi kita terlupa bahawa kita membiarkan diri kita tak tahu pasal fardu ain menjadi makmum kena tahu muwafiq dan masbuk ni. Kita tak tahu bahawa hukumnya juga adalah haram. Sebab kita duk buat semayang tu jadi macam main-main. Malahan bahkan menjadi tanggungjawab, beban, tanggungan fardu ain ke atas mereka, yakni umat Islam kita ni lah, memahami hukum ini dengan tepat, yakni dengan membetuli seperti yang telah hukum hakam tetapkan. Kita duk faham kata masbuk pada rakaat pertama, kita pun angkat takbir, tok imam dah rokok, dah lah tu dia duk bergegah lagi, tok imam bangun dah selisih dah dengan dia, tak boleh, dia kena tok imam masih lagi dalam keadaan rokok, barulah dia boleh dapat rakaat pertama tu. Kadang-kadang semayang pun tak sah, sambil-sambil selisih dia dah kira dah. Kan macam tu. Allah, tok imam rokok ni, tok imam ni dia Allahu Akbar, sambil selisih macam tu pun dia kira. Mana boleh kira? Tak boleh, rakaat tu tak dikira. Nanti kita cerita di depan lagi. Oleh yang demikian, 3 minit lagi. Oleh yang demikian, ni yang mana? Ni duk cerita pasal masalah muwafiq dan masbuk tadi ni. Payah orang nak tahu. Saya, yang ni Tuan Musannif, Tuan Pengarang, ni dah sebut dah di sini, Ahmad Hasbullah. Ustaz ni Ustaz ni masih ada tak ada, kita tak pasti. 50 tahun lebih dah ni Ustaz ni pun. Oleh sebab yang demikian, susah sangat nak tahu, bahasa pun jadi susah. Kan? Bahasa dulu banyak menggunakan nahwu saraf. Ni dia buat mudah tak guna nahwu saraf sebab nak bagi kita faham. Bahkan Rumi pun ada dah ni. Dia kata apa? Saya dengan serba, yang ni macam-macam lah, serba-serbi ni, serba-serbi, macam-macam kekurangan dan tenaga yang dhaif, yang lemah ini, cubalah, usahalah, kesian, sayang kepada semua kita ni, dia sayang kat kita,
menyusun, yakni menghimpun risalah yang kecil ini bagi percetakan kedua dengan diberi nama Masalah Muafiq dan Masbu. Cetakan pertama tak tahu nama apa. Saya dengar khabar hak dulu warna biru, dan ni dia warna batik-batik. Hak ni tu saya kata tadi, dia awal-awal tadi. Hak ni hak cetakan kedua. Hak ni kulit dah cetakan ketiga, isi masih yang kedua. Kulit pada masih pada kulit tukar lain, isi masih sama. Kulit tukar lain, isi masih sama. Maka saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, para guru, agar supaya memberi teguran lah jika terdapat, terjumpa, ternampak dalam risalah kecil ini kekurangan dan kecacatan. Yang ni mungkin dia kata tuturan dan ibarat yang tersalah ke, tak betul ke dengan ulama fiqh, atau benda yang memberi kesamaran, tegaklah dia kata. Dan kepada Allah Azza wa Jalla jualah saya bermohon semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini, yang kecil sedikit ini. Berkat sungguh. Kitab ini dibaca di seluruh pondok-pondok di tanah air kita Malaysia, dan turut dibaca di Fatani, Thailand. Kemah jugalah. Banyak kita baca kitab-kitab turas ni, kebanyakannya ulama dari Thailand punya karangan. Tapi kitab dia ni boleh melepas sampai ke sana. Bahkan hari ni kita baca di Tarim, Yaman, ada pula orang Brunei sedang duduk menadah lah ni. Ada pula orang ni seluruh Malaysia, tak kata dalam pondok saja. Alhamdulillah, ni sebagai usaha yang baik pada kita semua. Kita bagi sokongan yang insya-Allah sebaiknya kepada majlis ilmu kita ni. Kalau saya seorang, saya saja duk baca, tak nampak siapa. Kalau tuan-tuan saja ada, hari ni tengok macam skrin kosong macam ni, kan, tak ada apa juga. Jadi doa kerjasama kita semua menjadi RM50 yang tuan-tuan masuk yuran itu sekadar komitmen, bukan untuk beli ilmu ni. Tak. Sebab apa? Sebab boleh guna sampai ke kita pejam mata. Dan duit semua yuran komitmen tu pun saya guna untuk kos penerbangan pulang saya saja, kan. Jadi manfaat jugalah kat situ pun. Cuma nak abang 50 bukan imbalan yang untuk kita membeli ilmu di sini, tidak. Itu sebagai hadiah kepada saya untuk apa, sambil-sambil kita usaha baca. Itu. Okey. Yang terakhir, al-faqir ilallah, yang sangat-sangat berhajat al-faqir ilallah, kepada Allah. Dia tak letak kat situ dengan nama-nama yang hebat, yang berhormat ke, kan? Yang sangat-sangat berhajat kepada Allah. Hasan bin Ahmad, Kampung Tiung Dalam, Kota Baharu, Kelantan. Ni kitab orang Kelantan. Dia susun kitab ni daripada kita tengok belakang sekali tu, ke surat 22 tu, kitab Munyatul Musalli, kitab Ta'limus Salah, kitab Fiqhus Sunnah, kitab Al-Fiqh Al-Madhabil Arba'ah, kitab Furu'ul Masail, kitab I'anatul Talibin. Kitab nipis, tapi dia ambil daripada kitab tebal butang ni. Kitab tebal tu kitab Arab pula. Mau kalau kita buka kitab Arab lah ni, baca melelong. Baca Quran dah baris pun melelong. Kitab Arab dia tak ada baris, kan. Siratal Labi, kan. Sepatut Siratal Labi jadi Siratal Labi, ada, kan. Alham dia jadi Alham. Tu ada baris tu. Baca kitab Arab tak ada baris, kita tak terbit apa, kan. Jadilah macam Ramli Sudin dengan Aziz. Aziz baca bunyi syair, Aziz baca bunyi apa tau, Ramli baca tak bunyi langsung. Nak jadi lagu tu. Kita tak mahu macam tu lah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kemudian kata kedudukan sembahyang dalam Islam, muka surat 3. Kita mula di sana nanti pada Sabtu minggu hadapan jam 3. Boleh tak? Nampak komitmen semua boleh kot. Yang terlepas rakaman kita sediakan insya-Allah. Dan ajak lagi, kita nak minggu depan bagi ada 100 orang pula ke 200 orang. Kempen lagi. Macam yang kita beritahu tadi, fardu ain atas tiap-tiap kita. Kita saja tahu, tak cukup lagi. Anak bini kena tahu juga.
Anak bini saja, keluarga kita saja tahu, tak cukup lagi. Ajak jiran kiri kanan. Ajak yang dalam grup-grup WhatsApp kita tu, ajak belakang. Ajak belakang. Saya sama dengan Ramli. Okey. Cukup. Habis kita tutup dengan doa lah. Saya tak buka soalan minggu depan lah, insya-Allah. Saya nak kena ambil anak ni, insya-Allah. Takat itu saja, insya-Allah kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kampung Tiong Kelantan, semoga barakah. Orang Kelantan kot Marzah Yusof ni. Kampung dia kemungkinannya, masya-Allah, hebat orang Kelantan ni. Kalau kita belajar kitab dia yang banyak ni. Ya, terima kasih banyak. Saya nak kena minta diri dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sembang dalam grup pula. Assalamualaikum.